Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita kembali ke kelas Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 bersama saya Cikgu Nurul. Okey, murid-murid telah bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Okey. Sebagai permulaan, Cikgu akan mempamerkan satu set induksi. Cikgu ada pertanyaan untuk kamu semua. Di manakah kamu selalu lihat gambar ini? Okey. Gambar ini kita selalu lihat di kebun-kebun tanaman sayur. Gambar ini mempunyai perkaitan dengan topik pembelajaran kita hari ini. Topik pembelajaran kita hari ini ialah standard pembelajaran yang seterusnya. Mengenal pasti komponen utama vertigasi dalam penyediaan reka bentuk. Okey kelas. Objektif pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, cikgu mahu kamu semua mengetahui komponen utama sistem vertigasi. Seterusnya, cikgu mahu kamu semua menyenaraikan keperluan asas dalam sistem vertigasi. Seterusnya, cikgu mahu kamu dapat mengetahui pengurusan sistem pengairan. Dan yang terakhir, cikgu mahu kamu semua dapat menyenaraikan langkah-langkah pemasangan sistem vertigasi. Okey kelas. Seterusnya, untuk pembelajaran kita yang sebelum ini, kita telah mengetahui takrifan sistem vertigasi. Okey, kalau sesiapa yang masih ingat, sebelum ini kita telah mempelajari sistem vertigasi. Sistem vertigasi ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Untuk hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam iaitu komponen utama sistem vertigasi. Terdapat 3 komponen utama sistem vertigasi iaitu yang pertama ialah sumber. Apa itu sumber? Sumber adalah tempat simpanan bekalan nutrien. Yang kedua adalah medium. Apa itu medium murid-murid? Medium adalah laluan penyampaian nutrien. Yang seterusnya adalah alur keluar. Apa itu alur keluar? Alur keluar ialah tempat keluar nutrien ke tanaman. Okey, seterusnya. Dalam komponen sistem, terdapat juga komponen sistem vertigasi komersial. Yang perlu kamu tahu. Yang pertama adalah satu tangki nutrien. Tangki nutrien berfungsi untuk menakung larutan baja. Seterusnya, pengaliran larutan baja ke sistem. Pengairan dilakukan dengan bantuan pam air. Seterusnya adalah pam air. Ini merupakan bentuk pam air ya murid-murid. Pam air berfungsi untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan. Okey, seterusnya yang ketiga adalah set penitis. Di mana dalam set penitis terdapat dryper, tube mikro dan nipple. Nipple dimasukkan ke dalam lubang paip yang telah ditebuk. Tube mikro disambung dengan nipple beralur 2 dan disambungkan pada penitis. Seterusnya, set penitis ini akan diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Yang keempat adalah penapis. Apa fungsi penapis? Penapis berfungsi untuk menapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan. Penapis juga perlu dibersihkan selalu supaya pengaliran larutan baja menjadi lancar. Okey, yang keenam adalah alat pengatur masa iaitu timer. Timer berfungsi untuk memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan kuantiti yang telah ditetapkan. Okey, yang terakhir adalah paip ladang. Terdiri daripada paip utama, paip sekunder dan paip tertier. Jika kamu dapat lihat, gambar ini merupakan gambar sambungan-sambungan paip ladang yang dilakukan. Okey kelas, seterusnya objektif kita iaitu saya nak kamu dapat menyenaraikan keperluan asas dalam sistem vertigasi. Keperluan asas dalam vertigasi terdapat 5.
Yang pertama satu adalah tangki larutan baja. Apa fungsi tangki larutan baja? Dua, tangki larutan baja diperlukan untuk menyediakan parti baja fertigasi iaitu larutan baja stok A dan larutan baja stok B. Seterusnya adalah larutan stok baja. Baja fertigasi dalam bentuk serbuk dan terdiri daripada set A dan set B. Kedua-dua ini perlu dilarutkan terlebih dahulu mengikut sukatan yang betul sebelum digunakan. Okey, seterusnya keperluan asas yang ketiga adalah media tanaman. Media tanaman yang pertama adalah kokopit. Kokopit merupakan bahan semula jadi daripada sabut kelapa. Ia mudah reput dan boleh mengekalkan kelembapan serta pengudaraan. Seterusnya adalah sekam padi. Sekam padi ini dihasilkan daripada biji padi yang sudah dikesar. Okey kelas, yang keempat adalah biji benih. Biji benih digunakan bebas daripada sebarang penyakit. Yang terakhir adalah alat pengukur. Alat pengukur berfungsi untuk menguji kualiti air pengairan sistem fertigasi. Okey, seterusnya pengurusan sistem pengairan. Pengurusan sistem pengairan yang perlu kamu tahu ada 3 murid-murid. Yang pertama adalah sistem pengairan pecerikan. Semburan air dilakukan ke udara daripada nozzle dan jatuh ke permukaan tanah seperti air hujan. Di mana kamu dapat lihat dalam gambar ini, nozzle itu dari atas dan dia dipercik. Okey. Seterusnya, nombor 2 ialah sistem pengairan semburan kabus. Ia sama seperti sistem pengairan renjes, tetapi jenis nozzle yang dilakukan lebih halus untuk menghasilkan semburan kabus. Banyak digunakan untuk tanaman sayur. Okey, kalau kamu perasan sistem pengairan semburan kabus ini, dia dari bawah dan dia mengembang ke atas. Okey. Ia berbeza dengan sistem pencikan tadi sebentar tadi. Okey, seterusnya yang ketiga ialah sistem pengairan titis. Kaedah pengairan air yang dibekalkan secara terus ke zon akar tanaman dengan tekanan yang rendah dan kekerapan yang ditetapkan dengan menggunakan penitis. Penggunaan air yang berlebihan dapat dielakkan. Dengan sistem pengairan titis ini banyak dilakukan di kebun-kebun kerana ia dapat menjimatkan air. Okey, pemilihan jenis dan varieti tanaman. Ia penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan berkualiti. Pentingnya pemilihan jenis dan varieti tanaman yang seterusnya adalah untuk memastikan ia sesuai dengan persekitaran kawasan seperti suhu, kelembapan udara dan tahap pengurusan. Okey kelas, seterusnya saya akan menjelaskan pengurusan tapak dan alatan. 1. Pemilihan tapak. Pemilihan tapak. Tapak tanaman hendaklah diratakan sebelum aliran baja ke tanaman adalah sama. Seterusnya adalah sumber air. Tapak untuk penanaman fertigasi memerlukan sumber air yang bersih seperti air kolam, sungai atau air paip. Seterusnya adalah anggaran kos. Penting untuk kita mengenal pasti kos atau modal permulaan sebelum memulakan projek penanaman fertigasi. Okey kelas, yang terakhir adalah langkah-langkah pemasangan sistem fertigasi. Kamu perlu ingat ada 12 langkah untuk pemasangan sistem fertigasi. Okey. Okey kelas, langkah yang pertama adalah menyediakan lakaran reka bentuk sistem fertigasi. Yang seterusnya adalah pemotongan paip poli. Yang ketiga, membuat lubang pada nipples dan pada paip titier. Yang seterusnya, yang keempat ialah penyediaan set penitis. Yang kelima adalah penyambungan paip titier pada set penitis. Seterusnya adalah penyambungan paip titier pada paip sekunder. Okey, langkah yang ketujuh adalah pemasangan injap penahan pada paip utama. Yang ke-8 ialah melengkapkan pemasangan paip titer. Seterusnya yang ke-9, kita akan menyambungkan saluran air keluar ke pam air dengan tube lut sinar dan paip poli. Langkah yang ke-10 ialah memasukkan paip air ke dalam tangki nutrien.
Seterusnya langkah yang ke-11, pemasangan paip air pada alat pengatur masa. Dan langkah yang terakhir ialah melengkapkan penyambungan sistem pengairan pada tangki. Okey kelas, untuk hari ini kita telah capai ke semua objektif kita. Okey. Nilai yang dapat kita mempelajari hari ini adalah nilai berkeyakinan. Kenapa saya cakap nilai berkeyakinan? Sebab kita perlu yakin untuk mengenal pasti komponen utama filter gasi dalam penyediaan reka bentuk. Terdapat 3 komponen utama filter gasi iaitu sumber, medium dan alih keluar. Okey, aplikasi kita untuk hari ini kelas. Kita dapat lihat dalam kehidupan seharian kita dikelilingi dengan pelbagai tanaman. Setiap tanaman juga mempunyai komponen utama filter gasi dalam penyediaan reka bentuk tanaman itu tersendiri yang akan memudahkan penanaman sayur tersebut. Sebagai contoh yang dapat cikgu berikan adalah penanaman pokok stroberi. Pokok stroberi ia memerlukan komponen sistem filter gasi komersial yang sangat teratur. Okey kelas, sebagai rumusan kita hari ini yang dapat cikgu simpulkan untuk kamu semua, kamu dapat mempelajari 3 komponen utama dalam sistem filter gasi iaitu yang pertama sumber, medium dan alih keluar. Seterusnya, kamu dapat menyenaraikan 5 keperluan asas dalam sistem filter gasi iaitu yang pertama tangki larutan baja, yang kedua stok larutan baja, yang ketiga medium tanaman, yang keempat biji benih dan alat pengukur. Okey. Seterusnya, kita juga mempelajari 3 jenis pengurusan sistem pengairan iaitu sistem pengairan percikan, sistem pengairan semburan kabus dan sistem pengairan titis. Okey. Yang terakhir, kamu mempelajari adalah kamu semua dapat menyenaraikan 12 langkah-langkah pemasangan sistem filter gasi. Okey, sebagai menguji penilaian kamu dan kefahaman kamu untuk topik ini, cikgu telah menyediakan latihan susulan. Okey, latihan susulan ini adalah mengenal pasti komponen utama filter gasi dalam penyediaan reka bentuk. Terdapat 7 soalan. Yang pertama, rajah berikut menunjukkan komponen apakah fungsi medium. Okey, kamu semua boleh meneruskan menjawab latihan susulan ini ya. Okey semua, terima kasih sebab masih berada di dalam kelas cikgu. Salam, kita berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya.